Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. So guys, hari ni kisah seram yang aku nak kongsi dengan korang. Kisah seram ni dikongsikan lagi sekali oleh Ashraf dan ini adalah pengalaman sebenar beliau. So cerita dia macam ni guys. Okay, pada satu petang ni, Acap ni dia balik awal daripada kerja. Okay, sebab sengajalah on that particular day dia balik awal. Kerap sangat si Acap ni balik lambat. Okay, sebabkan menguruskan hal-hal kerja, ditambah pula dengan temu janji dengan pelanggan dan sebagainya. So dia most of the days dia ni balik lambat. Tapi on that day dia decide untuk balik awal. So bila Acap sampai kat rumah, dia terus ambil alih tugas bini dia ni. Okay, dengan melayan anak-anak dia, mandikan anak dia, and then orang kata siap-siapkan anak dia. Semualah, semua benda Acap ni buat. Memang happy lah budak-budak ni bila nampak si Acap ni balik awal kan. Rindu sangat dekat si Acap. Macam itulah lebih kurang. Sebab ya mana taknya, sebab Acap kalau katakan kerja-kerja hari-hari biasa, dia keluar awal, anak-anak dia tidur. By the time dia balik pun anak-anak dia masih tidur kan. So on that day anak-anak dia happy. So Acap decided okay lah, hari ni nak spend time dengan diorang nak penuhkan, kira Acap nak penuhkan aktiviti orang kata macam aktiviti kerohanian untuk dia dengan keluarga dia. Dia ajak bini dia, anak-anak dia semua solat maghrib berjemaah. So bila dah solat maghrib, dah selesai solat maghrib, diorang continue dengan bacaan Yasin. So bila Acap tengah baca Yasin, di pertengahan bacaan Yasin, anak sulung si Acap ni, si abang ni bangun. Jadi bila dia bangun, dia terus gerak pergi satu corner, dia ambil kertas and dia dah start lukis dekat kertas. So Acap nampak lah anak dia bangun, ambil kertas, lukis dan sebagainya, macam scribble dekat kertas tu. Acap buat tak kerti je lah, buat bodoh lah. Kira dah cukup baik lah, kira orang kata budak tu tak buat bising, tak banyak kerenah, buat hal sendiri, melukis dan sebagainya. Dah kira cukup happy lah bagi Acap ni. So Acap pun okay, fine, whatever. Dia pun teruskan bacaan Yasin. So setelah selesai Acap dengan isteri dia baca bacaan Yasin semua ni, Acap pergi dekat abang. Acap pun tanya, abang, wah cantiknya abang lukis. Abang lukis apa ni bang? Kan? Jadi budak kecil tu macam, apa benda ayah aku ni kan. Dia pandang dekat muka Acap, sambil pandang muka Acap tu, muka berkerut sikit lah. Muka berkerut sikit. Lepas tu macam, oh tak, abang lukis perempuan dengan girl tadi. Dia cakap macam tu. Lepas tu macam, oh perempuan dengan girl, abang lukis mami dengan adik Dia cakap macam tu kan. Anak dia ni, si abang ni menjawab, bukan mami dengan adik, abang lukis kawan abang. Dia cakap macam tu. Lepas tu si Acap macam, hah? Kawan abang? Kawan abang dekat mana? Kan? So Acap macam, apa hal budak ni kan? Tiba-tiba cakap pasal kawan dia pula. Ya budak kecil, umur baya, umur 3-4 tahun, macam mana ada kawan-kawan sangat? Jadi Acap ni tanyalah dia untuk orang kata mendapatkan confirmation ataupun mendapatkan kepastian. Kawan mana? Lepas tu anak dia jawab, tu belakang daddy. Dia cakap tu belakang daddy. Jadi si Acap ni secara automatik, si Acap terus macam pandang belakang. Dia pandang ke belakang. Dekat belakang tu dia macam pandang terus ke arah pintu bilik tidur diorang lah. Memang tak ada apa-apa pun dekat situ. Tapi masa Acap pandang tu, tiba-tiba Acap macam meremang sangat. And then Acap pandang bini dia, dan masa tu pula bini dia tengah menyusukan adik dia atas katil. Lepas tu Acap macam, benda kan? Lepas tu bini Acap macam, entah, tak tahu. Dia terus angkat bahunya tu, entah, tak tahu macam tu kan. Nak dijadikan cerita, lepas anak-anak dia tidur apa semua, dan Acap pergilah kat bini dia ni. Pergi kat bini dia dan tanya, sayang, awak percaya ke apa benda yang abang cakap tadi kan? Ada ke benda-benda macam ni? Kawan apa yang dia cakap ni? So dia dah start conversation dengan bini dia ni.
And then bini dia pun macam, tak tahulah saya bang, tapi kalau ikutkan budak-budak takkan menipu kan bang kan. Sebab tak apalah bang. Kira bini dia jawab macam tu lah. Sambil-sambil tengah melipat kain baju tu, bini dia jawab macam tu lah. Lepas tu si Acap macam, sebab apa? Cubalah cerita. So Acap bangun daripada kursi dia tu, duduk dekat depan bini dia, sambil menghadap dekat depan bini dia ni, suruh bini dia cerita. Kira macam Acap nak tahulah apa benda cerita sebenarnya. So malam tu jugalah terbongkar semua rahsia. Rupa-rupanya bukan Acap seorang je yang selalu dengar bunyi-bunyi pelik ataupun ternampak kelibat orang berlari naik turun tangga kat rumah tu. Isteri Acap pun alami benda yang sama juga. Bila bini dia cakap macam tu kat dia, Acap macam, kenapa awak tak bagi tahu saya kan? Sebab apa benda yang awak alami sekarang ni, saya pun alami benda yang sama. Si Acap cakap. Lepas tu bini dia macam, tak adalah bang, saya takut awak tak percaya. Kita nak buat apa ni bang? Sebab macam dah makin melarat pula ni kan. Dia apa, benda tu macam boleh bermain-main pula dengan si abang ni. So si Acap ni dah start risau. Mulalah meluahkan perasaan ataupun meluahkan kerisauan dia ni. So nak dijadikan cerita, lepas 2 tahun diorang tinggal kat situ, malam tu juga Acap dengan wife dia ni ambil keputusan untuk pindah. Yalah, sebabkan kontrak rumah sewa tu dah nak habis. So diorang decided untuk pindah bulan depan. Tapi semenjak diorang decide untuk pindah, gangguan tu makin ketara. Kelibat orang berlari makin kerap diorang nampak. Mainan anak-anak disepah-sepahkan. Dengar ada orang melompat-lompat lagi dekat dalam bilik belakang. Itu yang pelik. Nak dijadikan cerita, pada satu hari bini dia tanya dia, abang, awak okey tak ni? Kalau tak sihat, biar saya je lah yang bawa anak-anak pergi check up. Si bini Acap ni tanya kan. Kira masa time tu Acap masih macam kata tengah berbaring kat katil, macam dalam keadaan tak berapa nak sihat sangat. Lepas tu Acap macam tak berapa okey lah sayang, sakit sangat badan ni. Lepas tu bini dia macam, tak apalah bang, dah lah, awak rehat je lah, biar saya pergi dengan anak-anak, saya bawa anak-anak pergi, don't worry. Selang 10 minit, isteri dengan anak-anak Acap ni keluar. Tepat pada pukul 11 pagi, Acap gagahkan diri bangun untuk ke bilik mandi. Masa nak ke bilik mandi ni, Acap ternampak pintu bilik belakang terbuka. Acap nampak pintu bilik belakang terbuka. Jadi Acap pun jalan lah pergi ke bilik tu. Sebab ya, bilik tu dah terbuka kan. Jadi Acap jalan ke bilik tu untuk tutup lah pintu bilik tu. Yalah, dia nak elakkan daripada kucing masuk ke apa kan. Dia pun tutup lah pintu bilik tu. Jadi lepas Acap dah settle mandi, dah settle semua urusan dia dekat dalam toilet, Acap pun telefon ada satu staff kat pejabat. Hello, Assalamualaikum Ikin. Hari ni saya tak masuk pejabat ya, saya tak berapa sihat. Oh ya, kejap lagi saya akan emailkan dekat awak. Dia cakap macam tu. Pap, dia pun letak. Jadi selepas dah settle dengan Ikin, dia cakap telefon dengan Ikin ni, Acap pun buka lah laptop untuk emailkan beberapa bahan tugasan kepada staff-staff dia kan. Emailkan dekat Ikin supaya Ikin distribute tugasan-tugasan kepada staff. Tiba-tiba Acap macam dengar macam dia dengar macam ada budak berlari naik turun tangga. So Acap ni macam terkejut lah, apa benda ni? So Acap pun cuba try dengar lagi kan. Dia dengar macam ada bunyi budak naik turun. So Acap macam maybe rumah sebelah kot. Dia cakap seorang-seorang lah, maybe rumah sebelah. And then nak dijadikan cerita, after a few minutes, Acap dia dah terasa nak terkencing. Sekarang terkencing sangat. So dia pun pergilah toilet. Pergi toilet, dia dah settle semua dekat toilet. Acap pun berdiri lah depan pintu bilik nak sangkut towel. Lepas dia nak sangkut towel, masa dia tengah nak sangkut towel dekat pintu toilet tu, nak sangkut towel, Acap dengar lagi bunyi tu. Sudah cakap kan, bunyi tapak kaki orang berlari. Tapi kali ni bunyi tu macam berbeza sikit. Acap dia ternampak ada satu sosok budak perempuan berambut panjang, berbaju lusuh, berlari ke arah bilik belakang. Itu yang Acap nampak. Dan Acap juga nampak yang pintu belakang tu terbuka, padahal dia dah tutup tadi kan. Masa mula-mula tu dia dah tutup kan. Acap dia mampu melihat je lah. Acap mampu tengok je benda tu jadi kat depan mata dia. Dia nampak budak tu berlari ke bilik belakang. Lebih kurang 5 minit juga lah Acap terpaku dekat depan pintu bilik mandi tu. Tak cakap apa pun. Dia macam dia tak tahu nak buat apa. Dia terkedu. Lepas tu dia macam Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Perlahan-lahan dia jalan
pergi ke bilik belakang tu. Slowly je dia jalan. Dia jalan pergi kat bilik belakang tu. So Acap pun cakap dengan nada yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah, kalau kau niat baik, kau duduklah sini. Kalau tak, kau keluarlah. Lepas dia cakap macam tu, dia tutup pintu. Pintu tadi terbuka kan. Lepas dia cakap macam tu, kalau kau berniat baik, kau duduk. Kalau kau berniat sebaliknya, kau keluarlah. Dan dia tutup pintu. So masa Acap tutup pintu, dia tutup pintu, tiba-tiba bunyi puff. Bunyi pintu balkoni di sebelah belakang bilik yang Acap tutup tadi tu dihempas dengan kuat oleh seseorang. Kuat gila. And Acap memang confident pintu yang dekat dalam bilik tu, pintu belakang dekat dalam bilik tu memang tak boleh buka pun, sebab pintu tu terkunci dengan rapi. Acap macam tak nak orang kata tak nak buat apa-apa. Acap ambil laptop, sambung buat kerja dekat ruang tamu. Dan dalam hati dia cakap macam confirm next week aku nak kena pindah ni. So nak dijadikan cerita, diorang pindah. So bila diorang dah pindah ni, semua barang diorang bawa pergi rumah baru. Semua barang daripada rumah lama dia bawa ke rumah baru. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Langsung tak ada masalah. Apa yang tinggal cuma beberapa barang-barang kecil. Dan Acap perlu membuat kerja-kerja pengemasan dinding yang berlubang, kotor, dan buat semakan terakhir sebelum mereka serahkan kunci balik kepada tuan rumah. Of course, bila kau nak pindah rumah, semua benda kau nak kena make sure. Lubang-lubang kat dinding kau nak kena tampal balik, bahagian-bahagian kotor nak kena cat balik apa semua kan. Barulah kita return balik kunci dekat tuan rumah. Jadi lebih kurang dalam pukul 6.30 petang, Acap dah settle kemas rumah lama lah. Lepas tu Acap pun macam, Acap dengan bini lah time tu. Acap pun tanya, sayang, dekat sebelah bawah dah settle ke? Acap tanya bini dia ni. Sebab Acap tengah mengemas kat atas, bini dia kat bawah. Lepas tu bini dia pun jawab, dah bang, jomlah bang, dah nak maghrib dah ni, dah pukul 6.30, 6.45 dah ni. Oh ya bang, tadi Cik Zan ada ajak kita solat jemaah dekat rumah dia. Solat jemaah dengan makan dekat rumah dia. Jadi Acap macam okey. Jadi settle semua. Acap pun tutuplah semua pintu bilik dekat sebelah atas dan letak penyodok serta orang kata penyapu dekat depan pintu bilik belakang. Dan Acap pun turun. Jadi sebaik saja Acap sampai dekat anak tangga yang terakhir, tiba-tiba Acap terdengar macam ada bunyi benda yang jatuh. Kerkak. Dan betapa terkejutnya Acap nampak penyapu dengan penyodok dah jatuh ke bawah. Padahal dia letak penyapu dengan penyodok dekat pintu bilik atas. Penyapu dengan penyodok tu dah jatuh ke bawah, seolah-olah macam ada orang baling dari atas. Jadi bila Acap nampak benda tu, penyapu dengan penyodok dekat bahagian bawah, Acap macam, sayang, ambil anak-anak semua pergi tunggu kat rumah Cik Zan, biar abang kunci rumah kejap. Jadi Acap pun nak kunci lah pintu rumah ni. Masa Acap nak kunci pintu rumah ni, dia pun mula tak berhenti-henti berzikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berzikir. Tangan menggigil guys. Nak kunci pintu rumah ni, tangan dia menggigil. Jadi masa dia nak kunci pintu rumah ni, dia terdengar seakan-akan ada orang yang tengah berlari dan melompat-lompat dekat tingkat atas rumah ni. Tuk. Dia dengar bunyi tu, melompat berlari-lari dekat atas. Tuhan sajalah yang tahu si Acap ni panik macam mana. Jadi lepas dah settle kunci rumah semua, Acap terus lari pergi rumah Cik Zan. Tak sanggup lah si Acap nak tunggu kat situ lama-lama dah. Memang tak sanggup, dia terus lari. Jadi bila sampai dekat sana, lepak dekat rumah Cik Zan apa semua, dan diorang dah selesai solat apa semua, diorang pun makan malam. Tiba-tiba anak Cik Zan ni, Fizi nama dia, anak Cik Zan ni tengah makan sekali lah dengan si Acap dengan isteri dia semua ni. Fizi buka mulut. Dia buka mulut, dia pun ceritakanlah tentang sejarah rumah tu sebenarnya. Menurut kata Fizi, sejak isteri tuan rumah yang asal tu meninggal, rumah tu memang dah lama kosong. And then tuan rumah yang lama tu jual rumah tu kepada tuan rumah yang baru. Tuan rumah baru ni belilah dan disewakan. Bila dah sewa, every time orang datang menyewa, tak tahan lama. Paling-paling tidak 6 bulan, setahun. Paling-paling tidak 6 bulan, setahun. Paling-paling lama lah, paling-paling lama 2 tahun. Itu pun Acap yang paling lama 2 tahun dekat situ.
Jadi nak dijadikan cerita, sosok budak perempuan yang Acap nampak tu, Fizi pun selalu nampak juga perempuan ni. Dia selalu nampak budak perempuan ni main-main dekat bawah pokok jambu. Pokok jambu tu pula ada dekat hujung jalan lorong yang diorang duduk ni. Dan Fizi cakap budak tu bukan bersendirian. Selalunya budak tu ada dengan satu orang perempuan. Kalau kau ingat balik aku cerita awal tadi, anak Acap, abang, dia lukis, mengemang belum aku. Dia lukis gambar perempuan dengan girl. Inilah dia. Jadi lepas settle makan, diorang pun kira macam Acap dengan bini dia pun nak gerak balik. Diorang pun dah bersalam-salaman dengan jiran-jiran yang terdekat, sebagai orang kata tanda perpisahan lah, orang kata kan. Jadi lepas dah settle bersalaman dengan jiran dia semua, diorang pun geraklah balik ke rumah baru. Masa nak gerak balik tu, Acap cakap kat bini dia, sayang, awak tunggu ni sekejap saya nak pergi ambil kereta. Jadi isteri dia pun cakap, okey bang, saya borak-borak dengan jiran dululah, dia cakap itu. So Acap pun pergi dah ambil kereta. Jadi lepas masa Acap ambil kereta, Acap bawa lah kereta dia ni and parking dekat salah satu rumah jiran dia ni. Dia parking kat situ. Jadi Acap pun keluar daripada kereta, ambil barang-barang semua, masukkan dekat dalam boot kereta. Jadi lepas benda tu semua dah settle, dah ambil barang-barang semua yang orang kata yang nak dipindahkan sedikit lagi ni, Acap pun tenunglah balik dekat rumah tu, mengimbau balik dia punya memori dekat rumah tu buat kali terakhir. Masa dia tengah tenung dekat rumah tu, tiba-tiba Acap dia tertumpu dia punya perhatian dekat balkoni rumah. Dan bila Acap tengok betul-betul, dia nampak dekat balkoni rumah tu ada sosok budak perempuan dengan sosok perempuan dewasa tengah berdiri dekat balkoni tu, sambil budak perempuan tu melambai-lambai dekat arah diorang. Acap tak ada cerita banyak, geng. Dia terus masuk kereta, dia terus caw dari situ. Sampai ke sekarang dia tak jejak kaki pun dekat kawasan perumahan yang dia sewakan dulu, kawasan perumahan lama tu. Gila guys. Kalau kena kat aku ni, ya Allah, aku pun tak tahu nak cakap apa kan. Tapi seram lah cerita ni. Tapi cerita ni berlaku beberapa tahun yang lepas juga. Tapi cerita ni berlaku, tak silap aku, selepas daripada Ulu Tiram punya kes kan. Ulu Tiram punya kes pun lebih kurang macam ni juga. Tapi diorang dah decided pindah ke KL kan. So aku rasa bila dia dah pindah ke KL dan dia dah kahwin, dah ada anak apa semua, dia menyewa dekat satu tempat ni. Seram Aku pun tak tahu nak cakap apa lah guys. Macam mana guys, korang rasa cerita ni seram ke tak seram? Bagi aku, masa aku bercerita pun bulu roma aku tegak memanjang kan? Tak sanggup aku nak cerita. Sekarang dah pukul apa dah? Nak kat pukul 1 pagi. Kalau korang ada cerita-cerita seram yang nak kita ceritakan balik, okay, korang boleh hantar email dekat kita orang, hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram @thesegmentofficial. Aku rasa itu saja untuk malam ni. Aku pun nak gerak ni, aku dah tak tahan lah. Kepala aku ni kembang cerita pasal benda ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.